sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Alhamdulillah kembali bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik, sihat-sihat belaka, baru lepas solat subuh, baru lepas baca surah Yasin. Dan pada hari ini kita nak teruskan pengajian tafsir dan taranum kita dalam surah Sad ayat 40 sehingga ayat 42. Macam mana para penonton? Dah siap sedia dengan tafsir anda? InsyaAllah kita nak bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Apa khabar semua penonton kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sekali lagi bersama dengan kita pada hari ini dalam membincangkan tafsir dan taranum surah Sad ayat 40 sehingga ayat 42. Semalam kita dah bicarakan 37, 38 dan 39. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman dapat memerintahkan jin dan juga syaitan dan juga makhluk di alam ketika itu Ustaz, anginnya dan sebagainya. Dan ini kelebihan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan cerita hari ini lebih menarik. Dan para penonton terus setia bersama kita dengan ke akhir rancangan. Tapi macam biasa Ustaz, sebelum kita nak teruskan pengajian kita pada hari ini, para penonton kita nak sangat Ustaz dengar taranum daripada Al-Fadhil Ustaz. Tapi hari ini taranumnya jenis apa itu Ustaz? InsyaAllah kita akan mula dengan Bayati, Husaini dan Nahawan, insyaAllah. Masya Allah. Okey. Jadi para penonton, anda semua dah bersedia? Pasang telinga anda dan siapkan tafsir anda. Jom sama-sama kita ikuti pengajian daripada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد
بيض وشراب صدق الله العظيم. Okey Ustaz, tadi kita baca Taranum apa tadi Ustaz? Nahwan? Nahwan, sebelumnya kita baca Husaini, Bayati. Kenapa lagu itu sesuai untuk ayat ini Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Penerbit kita, semua kru, abang kameraman, teknikal dan sebagainya, dan Dai Aiman yang segak hari ini, Masya Allah, tabarakallah. Ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak, abang rahimakumullah, tentu ayah saya, ibu saya, ya, adik-beradik, kaum kerabat, jiran, tetangga dan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat serta sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang muslim yet to be, insya-Allah, menonton pada pagi ini. Taranum yang kita pilih tadi Bayati kerana dia berada pada kedudukan permulaan awal bacaan. Kalau kita belajar ilmu Taranum, maka awal tersebut boleh lagu-lagu apa pun. Tapi para ulama Taranum atau ulama maqamat akan mengesyorkan kita mula dengan adabnya Taranum Bayati. Baik, kepada para penonton yang mungkin nak cuba untuk Taranum Bayati ataupun Taranum Nahwan berdasarkan ayat yang kita baca pada hari ini, boleh mereka call kita Ustaz Mesti call. Semalam tak ada orang call. Untuk cuba bacaan mereka. Jadi anda semua boleh call kita talian 1800 88 1677. Ataupun bagi mereka yang mungkin nak tanya soalan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh terus ke Facebook kita, Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, kita nak mulakan untuk baca tafsirannya dan juga mentadabur satu persatu ayat suci Al-Quran yang kita baca pada hari ini, 40, 41 dan 42 daripada surah Sad. Tafadhal ya Ustaz. Baik. Sebelum kita pergi lebih dan panjang, lebar lagi insya-Allah, saya nak menyeru kepada semua penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru TV3, TV9 yang budiman, agar dapat like, komen, share sebanyak-banyaknya di FB, Instagram, Telegram, berkilo-kilogram lagi dan juga TikTok dan sebagainya, agar semua dapat manfaat, ya. Yang paling penting ialah nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita dah mulakan tadi dengan ayat yang ke 40, ayat 40. Terjemahannya saya tadi nak pergi ke maksud satu-satu, dia akan jadi lebih teliti, ya. Kita pergi secara umum dahulu. Terjemahannya boleh rujuk tafsir pimpinan Ar-Rahman, Jabatan Perdana Menteri, ya. Dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat lagi mulia di sisi kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, serta tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Ayat yang ke-40. Manakala ayat yang ke-41, dan kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah peristiwa, yakni hamba kami yang namanya apa? Ayyub alaihi salatu wassalam, ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan, yakni dengan hasutan, dan masa aku ditimpa kesusahan dan azab siksa, yakni penyakit. Manakala ayat yang ke-42, terjemahannya ialah, maka kami kabulkan permohonannya serta kami perintahkan kepadanya, hentaklah bumi dengan kakimu. Setelah ia melakukannya, maka terpancarlah air. Lalu kami berfirman kepadanya, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum, bagi menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin. Alhamdulillah, ayat 40, 41, 42 pada pagi ini insya-Allah. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-41 tadi, Dai Aiman dan semua penonton, kita menggunakan maqam ataupun taranum nahwand, ya, nahwand. Taranum nahwand ini sangat sesuai apabila kita menyampaikan kisah daripada Al-Quran. Dan daripada Quran ni banyak kisah sebenarnya, terlalu banyak, ya. Sebab itu kita ni suka dengar kisah, makanya Allah Taala
kisahkan kepada kita yang penuh iktibar dan banyak pengajaran. Manakala kalau kita lihat ayat yang ke-42, ya, kita mulakan dengan nada yang tinggi, urkud birijlik, ya, maksudnya hentaklah dengan kakimu atau hentam dengan kakimu, ya. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, dia merujuk kepada fi'lu al-amr. Fi'lu al-amr, kata perintah. Dan kalau kita lihat sedikit pada hukum tajwid di situ, ya, dia mula dengan hamzah wasal, ya. Jangan baca irkud, arkud, kena baca urkud, fi'lul amr. Kaedah paling mudah dan Aiman dan semua penonton muslimin muslimat tuan-puan rahimakumullah ialah kita bilang huruf yang ketiga, huruf alif, hamzah wasal tu, huruf kaf, ya, huruf ra dan huruf kaf tu baris dhammah, ambil baris tu pindah kepada huruf hamzah wasal. Dia dalam Al-Quranul Karim, bila kita belajar ulum tajwid, ya, kita akan jumpa macam-macam pengistilahan. Kalau kita tengok, ni huruf alif, Ustaz. Tapi dalam kita belajar ilmu tajwid, dia hamzah wasal. Manakala alif yang ada topi hamzah ataupun ada kasut hamzah tu, kita sebut hamzah qata'. Semalam kita jumpa hamzah qata', dan hari ini pun kita jumpa lagi hamzah qata', iaitu di awal ayat 40. Dan lagi satu, ni tips, ya. Bukanlah tips ni ilmu yang paling penting, ya. Tips biasa-biasa aja, bukan, ya. Kalau kita nak sambung ayat 41 hingga ayat 42, kita kena sambung contohnya, anni masaniyasy syaitanu binusbin wa adzabinir kud birijlik. Dia kena tambah nun kat situ, baris di bawah. Kalau kita baca dalam rumus Imam Al-Jazari, matan Al-Jazari, matan Asy-Syatibi, maaf saya, kita akan jumpa formula-formula tajwid ini, insya-Allah. Baik, secara keseluruhan ayat ini kita nak recap sedikit daripada semalam. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Allah Sulaiman bin Nabi Allah Dawud alaihi wassalam pada ayat 40. Hebat, jadi raja segala raja. Sibuk sesibuk-sibuknya. Tapi kan malulah kita. Semua kita ni patut rasa, ya Allah, segannya saya ni, ya Allah, dengan Nabi Allah Sulaiman. Sebab apa? Sesibuk-sibuk Nabi Allah Sulaiman, kerajaan yang cukup hebat, ya, perintah langit bumi, hayawan, tumbuhan, makhluk-makhluk lain seperti air, udara, dan perintah lagi jin, syaitan, ya. Maka dalam kesibukan tersebut dia tetap menunjukkan, aku ini hamba Allah dan tak pernah lalai dalam ibadah, dan lebih dahsyat lagi kualiti ibadahnya sangat-sangat hebat. Itu ayat, kita recap sikitlah. Sebenarnya kalau kita baca pada ayat 40 ini, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dipuji Allah. Allah juga memuji ayahnya pada ayat yang ke-25. Ya, pada ayat yang ke-25 kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya bacakan ayatnya, فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. Ya, dan kami ampunkan apa-apa yang dia lakukan pada masa yang lalu, dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami serta tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat nanti. Dan kalau kita lihat selepas itu, Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan pula kisah Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Siapa nama Ayub, ya? Dia hebat. Pak Ayub. Siap masjid. Kenapa? Ujian Nabi Allah Ayub ni hingga Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim bagaimana dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan hurai lebih panjang. Bukanlah mengadu itu artinya Nabi Allah Ayub itu lemah dengan syaitan. Cuma dia nak bagi tahu bahawa di sini satu pergantungan yang muktamad, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala oleh sesiapa pun, hatta Nabi Rasul yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana menyelesaikan masalah sakit yang dihadapi oleh Nabi Allah Ayub hingga disuruh
melakukan beberapa perkara yang kita akan hurai panjang nanti, insya-Allah. Oh, Masya Allah. Baik Ustaz. Para penonton kita dah tak boleh nak bergerak ke mana dah. Sebab mereka nak sangat dengar kisah Nabi Ayub alaihi salam. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Ambil tafsir dekat rak dan kita nak baca sama-sama selepas ini. Para penonton, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Setiap manusia diuji dengan pelbagai ujian. Ada diuji dengan kemiskinan, ada diuji dengan kurangnya harta, dan ada satu ujian ni Ustaz, kadang-kadang orang tak boleh nak sabar lah Ustaz dengan ujian ini, iaitu ujian kesakitan. Jadi bila mana Ustaz sebut tentang kisah Nabi Ayub AS, itu satu merupakan contoh teladan yang terbaik dalam kita melihatkan bagaimana dia bersabar dalam ujian kesakitan. Jom Ustaz, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk mendengarkan kupasan tentang Nabi Ayub AS. Baik. Kalau kita telusuri kisah satu persatu Al-Quranul Karim, dia sambung menyambung dan kita kena rujuk daripada satu ayat ke satu ayat yang lain juga. Sebab itu kalau orang kata Quran ni kitab sejarah, salah tu. Quran ini adalah kitabullah. Ya, dia adalah kalam ilahi dan qadim, daripada azali. Manakala isinya merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi segala yang zahir, yang batin, ya, yang terang, yang sembunyi dan sebagainya. Saya sebut dan ulang benda-benda ni semua kerana kita nak telusuri kisah Nabi Allah Ayub ini dengan mendalam pagi ini. Kalau kita lihat pula sebelumnya kisah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, seorang yang kaya raya, kerajaan besar dan hebat, ya. Dan kalau kita lihat pujian yang sangat baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 40 tu, kita kena hurai juga ni, ya, kerana Allah Taala sebut dan sesungguh-sungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat. Siapa dia tu? Dia adalah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bukan takat dekat aja, lagi mulia. Allah puji, tambahan pujian. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, serta tempat kembali wa husna ma'ab, sebaik-baik tempat kembali di akhirat kelak. Kenapa ya? Dia diangkat dalam kemuliaan duniawi sampai menjadi raja besar, ya. Kemudian diberi pujian yang tinggi, ya, orang yang terdekat kepada Allah, kerana kemegahan dia di dunia tidak membuatkan Nabi Allah Sulaiman lupa daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan lalai menunaikan tanggungjawab sebagai seorang khalifah masa yang sama sebagai seorang hamba. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton, hadirin yang budiman, ya, dekat sini kita kena ambil disebut i'tibar, ya. Kita kena tadabbur. Tadabbur ni semalam kita dah hurai. Bukan takat lihat depan, bahkan dilihat sampai ke belakangnya dan pantulkan kembali kepada kita. Tadabbur Al-Quran ni reflection of Al-Quran, dan bila kita reflect daripada Al-Quran tersebut, kena kat diri kita. Selepas kena tu ada yang terpanah di kalbunya dan sebagainya. Manakala di hujung itu dan sebaik-baik tempat kembali hari akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dalam kesibukan mengatur negara, ya, sejak melatih kuda, perang, menghadapi pelbagai kesulitan dalam pemerintahan, menaklukkan musuh, bagaimana syaitan cuba untuk memperdaya Nabi Allah Sulaiman, ya. Dia tak pernah lupa bahawa perjalanan hidup ni tak lain tak bukan nak menuju pulangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kan nak iman dan semua, bila umur meningkat, ya, kita tengok sekarang umur kita masya-Allah, ya, dah melebihi daripada separuh abad mungkin. Nak dekat-dekat pun mungkin. Waktu itu datang satu perasaan, bila aku akan dipanggil balik, bila aku akan dipanggil pulang. Kerana Nabi bagi tahu umur umat aku ni tak jauh lah dengan umur aku, ya, antara 60, 60, 70, 70, dan Nabi kita 63 tahun. Kemudian pujian-pujian itu seperti kita sebut tadi sampai juga kepada ayahnya. Ini satu benda,
Selalu dalam kita dengar orang sebut, kerana ambil daripada lirik nasyid kan, iman tak dapat diwarisi raihan, ya. Tapi iman boleh diwarisi daripada Nabi Allah Daud alaihi salam hingga Nabi Allah Sulaiman alaihi boleh juga salam. diwarisi kan? Boleh apabila berlaku usaha diiringi doa dan pengharapan yang tinggi, ya, maka dia akan dapat menghasilkan sesuatu yang luar daripada kebiasaan orang dan jangkaan manusia yang akalnya ada had, ya. Maka datanglah kisah Nabi Allah Ayub. Boleh kita sambung Boleh, sekali? silakan Ustaz. Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam dahulunya kaya raya. Kalau kita baca sirah, pangkal pokok cerita kita sekarang ni, Nabi Ayub kaya dia ni rupanya. Ya. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat kenapa daripada orang yang kaya raya dan hebat, Nabi Allah Sulaiman, disambung dengan Nabi Allah Ayub, kaya dulunya tetapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkan kita kaum musyrikin Quraisy ni selalu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang kata kalau engkau buat kami begini, ditentukan azab dan siksaan, ya, di akhirat, lebih baik engkau datangkan sekarang aja. Tengok orang kafir Quraisy ni dia suka cabar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah Nabi hilang sabar, kita tak ada lah program tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru pagi ini, kerana Nabi kita teramat sabar. Ingat saya ayat yang dibacakan semalam tu, ya, maka ya Allahu akbar laqad ja'akum, ya, selalu orang tua-tua kita baca laqad ja', dia kata laqad ja', ya. Dan kita ingat Nabi kita sangat dahsyat sabarnya. Kalau kita umumnya kita tahu bahawa dia anak ramai, ya, isteri juga, kemudian tanaman-tanaman dan harta benda. Tiba-tiba datang ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dia jatuh sakit. Jadi bila jatuh sakit itulah dia mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dimulakan ayat itu sungguh indah. Wadhkur, dan ingatlah kamu semua, serta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita, abdana Allah, panggilan yang seronok sangat. Jadi sebab Nabi Allah Ayub punya hebat, Allah panggil dia dengan abdana, hamba kami. Artinya orang darjat tinggi ni hebat, dia sedar diri dia, aku hamba Allah. Dia tak pernah lupa bahawa aku ni ada Tuhan, ada segala-gala pergantungan padanya sahaja. Kalau dia di pejabat itu, apa sahaja jawatan dia tertinggilah, tak boleh dia lawan yang maha tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seorang raja yang hebat, jadi maharaja, dia kena ingat dia tetap hamba. Jadi Nabi Allah Ayub ni disebut dalam Quran, dia sedar diri dia hamba. Jomlah kita insaf, saya dan tuan-puan semua, ya. Dan seorang hamba ni dia takkan pergilah ke mana pun, takkan tak pergi langsung ustaz, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Arti dia akan balik mengadu dengan Tuhan dia. Hebatlah macam mana pun. Kerana apa? Dia manja dengan Tuhan dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang sombong dengan Tuhan dia, Allah tak peduli. Sebab itu kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah 152. Wadhkuruni ankurkum washkuruli wa la takfurun. Kata Allah SWT, kamu semua ingatlah kat aku akan ingat kamu semua. Bersyukurlah kepada aku, ya, dan janganlah kamu kufur kepada aku. Dan ya iman, kalau kita lihat, Masya Allah, Allah puji Nabi Allah Ayub ni, dia merayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan pergi lagi untuk mengenali bahawa bukanlah seperti mana yang disebut oleh puak-puak Bani Israel dalam Israiliyat mereka, kita sebut Israiliyat mereka, ya. Dan kita akan hurailah nanti bagaimana diceritakan Nabi Allah Ayub ni dapat macam-macam lah benda-benda yang karut marut dalam tafsir-tafsir mereka. Saya tunggu, mudah-mudahan ada soalan sedemikian untuk kita hurai, dan bagaimana penyelesaian terhadap masalah yang ditimpa oleh Nabi Allah Ayub. Wallahu alam. Wallahu alam. Baik Ustaz,
kita boleh raikan soalan dah Ustaz? Boleh, silakan. Baik, kita nak cuba raikan soalan yang pertama pada hari ini bersama dengan Al-Shal. Yang mana soalannya, adakah maksud tempat kembali yang baik itu membawa maksud apabila Nabi Sulaiman wafat akan berada di syurganya? Ayat yang ke-40 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Al-Syah yang bertanya soalan yang kita ambil ya. Ya, jawapannya ya. Pasti. Ya, selebih daripada itu wallahu a'lam. Baginda akan ditempatkan di syurga yang tertinggi ya, tempat tinggalnya para anbiya dan mursalin. Kerana apa? Kerana dia telah pun menyempurnakan kehidupannya, sedar dirinya, tahu tempat kembalinya dan tak pernah lekang daripada memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pohon nak dapat keampunan tu, maaf, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah dia mengharapkan segala-galanya. Dan seorang nabi yang diberi, kita nak ulang sebab mungkin ada yang tak faham ya. Nabi Allah Sulaiman ni hebatnya setara mana? Hebatnya tuan-puan, kalau kita lihat orang boleh tadbir, perintah, uruskan bumi aja, makhluk yang nampak saja, manusia, dan uruskan sumber yang lain-lain. Nabi Sulaiman boleh urus sumber yang tak nampak pun. Angin, nampak tak angin? Tak nampak. Udara, ya, mungkin kita boleh rasa, tapi nak pegang tak dapat. Nabi Allah Sulaiman boleh pegang. Orang lain kata macam mana aku nak uruskan syaitan, iblis. Nabi Allah Sulaiman diberi oleh Allah boleh pasung lagi, boleh rantai mereka. Nabi Allah Sulaiman boleh nak bagi apa yang dia nak bagi dan tahan apa yang dia nak tahan. Semalam disebut bi ghairi hisabin. Dan Nabi Allah Sulaiman juga menunjukkan bahawa dia tidak pernah melebihi daripada had yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita mematuhi, menelusuri dan kita mengamalkan satu persatu segala sifat baik yang ada pada Nabi Allah Sulaiman, maka insya-Allah kita akan bersama dengan baginda juga dan bersama dengan kekasih abadi kita, Nabi besar junjungan mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di syurga yang abadi. Silakan ayah. Maknanya Ustaz, mereka ni para anbiya ini melakukan satu perlakuan itu berdasarkan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mengikut nafsu mereka dan bukan mengikut suka mereka saja Ustaz ya. Baik, pada para penonton, kita nak sambung lagi tadabbur Al-Quran surah Sad ayat 40 hingga ayat 42, tapi sebelum tu Ustaz, kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini. Kalau kita tengok di Facebook Ustaz, alhamdulillah kita dah lebih 1000 penonton di Facebook Tanyalah Ustaz pada hari ini, dan kita nak para penonton kita dapat like, komen dan juga share supaya lebih ramai yang mendapat manfaat dalam perkongsian kita pada hari ini. Baik para penonton sekalian, kita nak terus lagi pengajian kita pada hari ini. Kepada anda semua yang nak bertaranum, boleh call kita dan mungkin boleh test Ustaz bagi markah nanti Ustaz. Okey, baik sahabat kita Mas Rifah Nur Jamain, apakah maksud dekat di sisi Allah daripada ayat yang ke-40? Apakah amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat tempat yang baik apabila kembali kepadanya? Mohon pencerahan Ustaz. Saya sukalah soalan Kak Mas Rifah Nur Jamain ni. Maksud dekat di sisi Allah dan dapat tempat yang baik bila kembali kepadanya. Dan saya suka kawan-kawan kita yang antara yang tanya-tanya soalan ini, kawan-kawan yang lain dia bagi sokongan, dia support dalam FB dan sebagainya. Dan saya nak mohon maaf, hari ini baru handphone pulih setelah dipulihkan oleh Ustaz Nabil Fatir tadi. Allahu Akbar. Tapi kita pakai sementara lah sekejap ya. Minta ampun maaf yang saya tak dapat nak berhubung semalam. Ada orang bagi salam, komen yang baik-baik, elok-elok dengan rancangan Tanyalah Ustaz ni. Betul. Hari ini insya-Allah mudah-mudahan kita bersambungan semula silaturahim kita, silaturahmi kita. Baik, yang disebut bahawa dekat di sisi Allah itu
bukanlah membawa maksud tempat pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Allah Ta'ala mawjudun, Allah Ta'ala itu wujud, ya, wujud. Tapi kewujudan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha agung, ya. Tidak seperti wujudnya makhluk. Kena faham tu. Karena itu ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak pernah samatara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sesuatu, dan sesuatu pun tak akan samatara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Tak boleh sama mithilkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ada tempat, ya. Dan kalau kita belajar akidah dalam simpulan iman yang 50, ya, kita akan temui bahawa daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, mukhalafatuhu lil hawadithi, bersalahan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang baharu. Kita ada tempat, ada kerusi dan sebagainya, tapi dekat di sini artinya apa? Kedudukan darajah kemuliaan. Ya, Allah mengangkat Nabi Allah Sulaiman itu kepada kedudukan kemuliaan yang dekat kerana Allah Maha Tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka bertasbih memuja-muji Tuhan kamu yang kedudukannya Masya Allah Maha Tinggi. Dan kita nak sebut tinggi itu bukan boleh kita buat tinggi ni ke, tinggi tu ke, tinggi ni ke, tak boleh. Ya, kerana saya sebut dah tadi tak ada sesuatu yang samatara pun dengan Allah SWT. Dan di hujung tu tempat dia kembali kepadanya tu apa? Apabila akhirat besok, ya, kita akan temuilah para anbiya dan mursalin ini, kedudukan mereka bukanlah seperti hamba yang derhaka, karena mereka ialah abdun, seperti Allah Ta'ala sebut wadhkur abdana, ya, tapi abdun muti', hamba yang taat, ya, hamba yang ikut, hamba yang patuh. Walaupun kadang-kadang para nabi ni bila kita baca, salah, kita kata jangan sebut begitu. Para ulama cukup menjaga adab mereka dengan para anbiya dan mursalin, ya. Allah Ta'ala dia Tuhan yang maha agung. Bahasa Allah dengan mereka lain, tak sama dengan kita, ya. Maka kalau kita sebut bahawa mereka itu ada buat salah, bukan. Istilahnya apa? Tarkul aula, meninggalkan keutamaan, ya. Itulah dia para anbiya dan mursalin yang hidup mereka dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga agar jadi contoh teladan kepada kita. Ustaz sebut contoh teladan tu, jadi apa amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana Nabi Ayub alaihissalam? Kalau kita lihat, ya, kisah Nabi Allah Ayub ini, dia mengadu dengan Allah. Apa-apa hal mengadu dengan Allah. Cerita apa pun, cerita mengadu dengan Allah. Kita mengadu dengan siapa? Da'i Aiman suka mengadu dengan siapa? Dia mengadu dengan isteri, Ustaz. Baik, siapa ada mak, kan, mesti dia akan mengadu dengan mak dia, kan. Saya ingat mak saya, dan saya ingat mak mertua saya almarhumah, ya, Puan Azizah binti Haji Osman, ya. Bila kita dah tak ada ni, kita kata tak boleh nak bercerita, nak tanya khabar lagi. Tapi kita ada satu yang esa, yang tidak dibilang-bilang dan tidak berbilang-bilang pun. Tiada syirik padanya, tiada sekutu dengannya, ya. Dia tak perlu pun bantuan sesiapa kerana dia maha sempurna. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sedih dan senang, mengadulah dengan Allah. Seronok, orang lupa Allah. Satu benda yang pelik sebenarnya, dan benda yang na'udzubillahi min dzalik, jelik rupanya. Kerana apa? Di saat susah ingat Allah, di saat senang lupakan Allah, ya. Saat susah ingat, kerana apa? Waktu inilah perlu pertolongan. Mai saat senang dia lupa maha berjasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya amalan yang baik yang ditunjuk dari Aiman, dia tanya soalan tu, dia nak doa ni sebenarnya. Dia nak doa. Betul. Ya, dia nak doa. Kalau kita tengok kisah Nabi Allah Ayub, ada satu doa. Tuan-tuan ada Quran, boleh selak-selak Al-Quran, ya. Nanti kita akan jumpa pada ayat yang ke-82 Suratul Anbiya. Ini orang jadikan doa, ya. Boleh saya bacakan? Silakan Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu pengaduan yang cukup manja. Masya-Allah. Anni massani ad-dur
anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Itu taranum apa tu, maqam apa? Jiharka. Oh, jiharka. Jiharka. Ya. Jadi Nabi Allah Ayub dia banyak mengadu. Nabi-nabi lain pun sama, tapi khususnya kita bicara hari ini baginda. Dia kata sesungguh-sungguhnya aku ni masaniyaddur, telah disentuh, diganggu dengan kemudaratan, kemelaratan, penyakit, ya. Tapi dia malu nak minta dengan Allah. Inilah dia. Ini yang dia tanya, apa yang kita boleh belajar? Ni antaranya. Satu sifat yang cukup dahsyat, tinggi akhlaknya, ya, terlalu halus adabnya. Aku sakit ni ya Allah, sedangkan engkau, ya, dalam masa aku sakit ni engkau anta arhamur rahimin. Allah, engkau Tuhan yang maha pengasih, ya, paling pengasih penyayang daripada yang penyayang-penyayang, yang pengasih-pengasih sekalian yang ada ni. Tak boleh lawan engkau, ya. Artinya apa? Tolonglah sembuhkan aku. Nampak tak? Ini satu sifat yang cukup dahsyat. Dia ada khauf, takut nak minta, tapi Tuhan suruh minta, ya. Ar-raja, ada harapan Tuhan mesti bagi. Karena itu dia bagi dengan izin, ya, hint, pembayanglah, aku ni sakit, nak apa? Kalau saya jumpa Daya Aiman, Daya Aiman rasa dah harga lah, kan. Takkan Daya Aiman kata, okey, kalau macam tu jom kita pergi tengok pemandangan yang indah-indah. Tak kena tu. Tak kena. Oh, jom Ustaz, saya belanja. Contoh lah gitu, kan. Jadi boleh faham. Allah Ta'ala maha faham. Maka mengadulah dengan Allah selalu. Dan tinggikan adab kita kerana Allah maha tinggi adabnya. Belajar dengan mereka yang tahu bagaimana menggunakan adab tertinggi. Siapa mereka kalau bukan Anbiya dan Mursalin. Yakinlah bahawa pengaduan tersebut akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wallahu'alam. Baik Ustaz, satu amalan yang cukup luar biasa yang Ustaz pesan kepada kita, bagaimana Nabi Ayub AS boleh dekat dengan Allah SWT, iaitu dengan pergantungan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Angkat tangan, berdoa sentiasa dengan apa saja jenis permintaan yang kita nak lakukan, dan sudah semestinya Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah akan kabulkan. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, di Facebook bersama dengan sahabat kita Sal Rasid Cik Ci, merujuk ayat 41, sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Semua penyakit datangnya daripada Allah, dan kepada Allah sebaik-baik pemohon pertolongan dan perlindungan. Apabila kita diuji dengan sakit, adakah syaitan akan mencari-cari peluang untuk membisikkan kejahatan demi kejahatan supaya berjumpa bomoh dan sebagainya, untuk mengeluarkan jin dari dalam badan yang kononnya dihantar oleh seorang, dan lebih parah lagi, ada yang percaya kepada tangkal azimat yang kononnya boleh sembuhkan penyakit mereka. Okey Ustaz, adakah ini lubang kepada syaitan dan juga jin untuk mengganggu orang dalam kesakitan ni Ustaz? Baik. Kita tak dapat tidak, labudda Arab kata, mesti rujuk Al-Quran dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis yang baginda tinggalkan untuk kita ambil jadi pedoman. Itu muktamad, ya. Dan Al-Quran ialah benda yang mutawatir. Periwayatannya tak pernah bercampur dengan apa-apa kotoran daripada tangan-tangan makhluk Allah yang lain. Tetapi bila kita mula tafsir, ya, hurai Quran, waktu inilah datangnya percampuran-percampuran tersebut. Kalau kita lihat, kita dah sebut tadi, Nabi Allah Ayub kaya raya, hebat, senang lenang, kemudian jatuh melarat, diuji pula selepas itu dengan sakit yang luar daripada kebiasaan pada zaman itu. Kalau kita lihat, ya, dicampur dengan Israiliyat itu, ada yang menyatakan pelbagai benda, termasuk dongeng-dongeng, ya. Seperti Bani Israel, dia bagi tahu bahawa ini kata dia lah, ya, ini mereka suka sangat
masuk macam-macam perasa perisa nak bagi sedap cerita. Nak bagi sedap. Ya. Dan soalan Saudara Rasid tadi tu sangat bagus. Kita pernah dengar bahawa syaitan minta izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk sakitkan Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam, ya. Dan syaitan panggil bala tenteranya, minta izin, lalu Allah kabulkan. Nombor satu, harta benda dia punah, kita dengar, ya. Yang kedua, kita dengar anak-anak dia meninggal. Ya, yang ketiga, dia dapat sakit. Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala bila yang Maha Agung mahu menguji kita, tak perlu pun Allah berbicara dengan iblis, ya. Dan iblis ini makhluk yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillahi min zalik, ya. Jangan jadi makhluk macam tu. Kerana apa? Inilah kerana apa? Kerana kalau nak kira kepada ilmu, nak kira kepada alimnya iblis tu, dahsyatlah ilmu dia. Betul. Dia merupakan sayyidul malaika, penghulu, raja kepada malaikat. Karena itu kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Baqarah, boleh baca ayat 30 dan seterusnya, ya. Bagaimana Allah menyebut kami seru malaikat. Tak seru iblis pun, Ustaz. Dia pada waktu itu adalah ketua malaikat. Baik. Untuk hurai lanjut, insya-Allah kita tunggu selepas ini. Okey, baik. Cantik, Ustaz. Memang cantik tu. Para penonton kita jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih pada para penonton yang mana terus setia bersama dengan kita pada hari ini dalam topik perbincangan kita tafsir dan taranum dalam ayat yang ke-40, 41 dan 42 daripada surah Shad. Baik, para penonton sekalian, kita ada soalan yang cukup menarik, Ustaz, daripada sahabat kita di Facebook, Syahira Lia Muhammad. Ayat 41, sungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan seksaan. Soalan saya, bolehkah digunakan alasan ini usaha sahaja? Apa salahnya? Boleh seseorang perawat itu kepada penyakit yang dirawatnya apabila disuruh menggunakan atau mencadangkan sesuatu cara yang bertentangan dalam ajaran Islam? Silakan Ustaz. Baik. Bagus soalan Syahira Laila Muhammad ni. Kita nak gabung tadi dengan soalan sebelum Rasid tadi tu, ya. Baik, dua-dua kita boleh dapatkan jawapan yang tuntas dan sama. Kita balik kepada kisah tadi. Jadi puak-puak Israiliyat ni bawa macam-macam lah kisah. Kemudian memang yang benarnya Nabi Allah Ayub memang dapat penyakit. Allah nak uji dia. Badannya diliputi dengan satu jenis penyakit disebut kudis, ya. Kalau saya nak agak-agak nama hari ni tak berani lah, bukan boleh agak-agak benda ni, ya. Allah yang Maha tahu. Tapi disebut dalam tafsir-tafsir adalah kudis, ya. Dan kudis ini melarat kepada seluruh tubuhnya hingga pada waktu itu menyedihkan sangat isteri dia, ya. Dan hadirat sidang penonton yang beriman, kalau kita lihat juga mereka ada bagi tahu bahawa Nabi Allah Ayub itu bukan takat kena kudis, tapi sampai berulat kudisnya. Dan apabila ulat tu jatuh, Nabi Allah Ayub ambil balik letak. Ini antara dalam kisah-kisah yang sampai kepada kita. Dan benda ni semua yang Maha tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha tahu. Karena itu apapun yang kita dapat, ya, kita nak bagi tahu bahawa ini ujian, ya. Dan syaitan pada waktu itu memang ganggu Nabi Allah Ayub agar kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham tau. Kufur ni ada dua yang kita tahulah, cerita yang tahulah mudah, ya. Ustaz dua tu pun kami tak tahu. Yang pertama disebut kufur syariat, naudzubillahi min dzalik. Kafirlah tu. Gugur habis segala amalan dan kena ulang balik buat. Yang kedua, ia panggil kufur ni'mat.
Dia kufur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, ya, kita tanya dia, ini kenapa tak puasa ni? Orang lain boleh puasa, budak-budak kecil pun boleh puasa. Puasa ni tak wajib ke? Yang kamu sampai tak puasa ni? Kita pun beletik lah kat dia. Dia jawab, tahu Ustaz, puasa ni wajib. Tahu Ustaz, Allah firman dalam surah Al-Baqarah, siap bagi nombor ayat lagi 183. Habis tu kenapa tak puasa? Dia jawab apa? Tak tahulah Ustaz, saya memang kalah lah dengan ujian. Ujian apa? Tak tahan lah bau kari tadi Ustaz. Tak tahan bau kari. Orang lain boleh tahan pun ujian tu kan. Jadi dia kufur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tahu nikmat berpuasa itu lebih dahsyat, wa antasumu khairul lakum, maka kamu akan puasa itu lebih baik untuk kamu. Lalu puak-puak yang kata diganggu oleh syaitan, macam-macam cubaan dan sebagainya, tak ada ikhtiar lain ke? Boleh berikhtiar. Karena itulah Nabi Allah Ayub ni, dia seorang nabi, maka dia direct dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk sama kita orang awam ni. Kita yang sedang menonton, tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru, tentu nak jawapan, betul? Tahu mana? Nak jawapan. Jawapannya, kita orang awam ini ditunjuk pula oleh Nabi melalui para sahabat baginda bagaimana cara untuk mengubati masalah-masalah gangguan syaitan ini, ya. Kita boleh cari orang salih, orang baik, ya, belajar dengan dia cara mengubat gangguan syaitan ini. Ustaz dia guna kaedah tu, kaedah ini. Ya, memang macam-macam kaedah ada. Atau kita sebut guna ruqyah contohnya. Dan orang yang menggunakan kaedah ruqyah ni disebut raqi. Ruqyah ialah jampi yang syar'iyah, ya. Raqi ni pembaca atau pengamal jampi-jampi yang ikut syariat. Salahkah? Hukumnya ya juz, boleh, harus, tak ada masalah. Ustaz kadang dia guna medium air Ustaz. Ya, tak ada masalah, ya. Medium air itu adalah untuk kembalikan kesegaran seperti Nabi Allah Ayub tadi. Allah Ta'ala kata, kau hantam dengan kakimu, ya, akan keluarlah air padanya. Air tersebut sejuk, ya, dan gunakanlah untuk minum. Ya, guna untuk minum itu apa? Sebagai penawar kepada ubat. Jadi raqi ni akan baca ayat-ayat yang dipilih, yang ma'thur, ya, ataupun ma'thurat, yang mana dihimpun jadi ayat-ayat untuk penyembuhan, syifa. Alhamdulillah, orang yang pergi memohon kepada Allah, ya, guna jalan ini, wasilah dia, orang salih ini. Dan kita kalau merawat ni dianjurkan untuk ajar amalan tersebut dari Yaman kepada orang yang sakit. Bacalah selalu. Contohnya mereka yang marah. Yang ni saya pesan sungguhlah diri saya. Ubat kemarahan ini ialah satu zikir. Dan zikir itu disuruh oleh Allah sebut sebelum kamu nak baca Quran. Apa dia? Fasta'iz billah, mintalah pertolongan dengan Allah daripada gangguan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah zikir pengubat kepada kemarahan diri sendiri dan pengubat kepada orang yang pemarah tersebut. Ini contohnya. Jadi tak ada masalah, ya, tak ada masalah di situ. Cuma jika dia melampau sampai mengatakan bahawa ini kena semah-semah ni, kena bagi jamu makan ni kepada jin ni, syaitan ni, tak boleh. Kambing gulik lah, macam-macam saya. Na'udzubillahi min zalik. Jangan. Itu jangan diikuti. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz, kita nak faham tentang keadaan ini ketika mana Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan kesakitan, pergantungannya cukup luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kita Nur Dahlia Biru, mengapa Allah menyebut ingatlah pada kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika Allah mengujinya dengan suatu penyakit? Adakah ini menunjukkan Nabi Ayub juga tidak terlepas dari gangguan oleh syaitan? Masya Allah, terima kasih Saudari Nur Dahlia Biru, ya. Wadhkur abdana. Masya Allah, sedap soalan ni dan maha sedap jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat kenapa disuruh wadhkur. Kita kadang-kadang lupa, karena itu disuruh kita ingat, ya. Bila ingat kepada apa? Abdana, hamba kami. Kamu pun hamba, saya hamba, kita hamba, semua ni yang bertugas ni, semua hamba yang sedang menonton. Kita adalah hamba. Hamba kepada siapa? Kepada yang maha memerdekakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Unik tak? Unik. Unik. Jadi hamba manusia tak boleh merdeka. Hamba harta, tak ada harta tak boleh. Hamba duit, ada duit, dia nak jaga duit tu.
Dia pula hamba macam-macam lah. Tapi hamba yang paling dahsyat, ya, hamba paling merdeka ialah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Jadi Kak Nur Dahlia kita, bila suruh ingat itu, kita kena tahu apa benda yang berlaku kepada Nabi Allah Ayub, ya. Yang dah berlaku kita dah tahu tadi. Maka soalan yang berikutnya, adakah Nabi Allah Ayub tak terlepas? Memang bukan kata Nabi Allah Ayub tak terlepas. Semua manusia tidak akan terlepas daripada gangguan kejahatan syaitan. Baca tak surah Yasin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai seluruh anak Adam, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, kamu jangan duk jadi hamba setan, jangan duk sembah dia, jangan duk ikut dia, jangan duduk terpedaya dengan dia. Innahu lakum, sesungguhnya dia untuk kamu semua, aduun, musuh. Dan dicerita musuh jenis apa? Mubin, yang terang benerang, your clear enemy. Bukan takat nak ikut jadi hamba setan, nak ikut jejak langkah dia pun Allah tak bagi. Dalam ayat 169 suratul Baqarah, wala 168 suratul Baqarah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, kamu jangan ikut jejak langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sungguh-sungguh dia musuh kamu yang nyata. Jadinya siapa pun tak terlepas. Maka bila diganggu, jalan melepaskan diri ialah mengadu, memohon, meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, itu dia kata kunci kita dalam kita menunjukkan bahawa kita melihatkan bahawa keadaan ketika mana kita ini tak terlepas daripada gangguan syaitan, Ustaz. Dan ini sumpah syaitan kepada Allah SWT akan sentiasa mengganggu umat manusia itu sehingga mereka meninggal dunia, Ustaz. Baik. Jadi apa yang Ustaz tinggalkan kepada kita tadi, yang pertama adalah kita kena meletakkan pergantungan kita sepenuhnya kepada Allah SWT dengan memperbanyakkan doa. Dan yang kedua, Ustaz pesan kepada kita dalam kita nak mengelakkan atau menghindarkan diri kita kepada Allah SWT, lalu kita kena mengucapkan ta'awuz, Ustaz. Betul? Yeah. Iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya apa? Kita dapat menghindarkan diri kita daripada gangguan syaitan. Ingat, syaitan akan sentiasa membisik-bisikkan kepada kita untuk sentiasa menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus dekatkan diri kepada Allah agar kita dapat menghindarkan diri kita daripada gangguan syaitan. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3 dan kita nak sambung lagi 30 minit di TV9. Para penonton, teruskan kesetiaan anda. Selepas ini kita nak sambung lagi 30 minit menariknya cerita Nabi Ayub AS, memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu kembali selepas ini, Ustaz. InsyaAllah. Belum habis lagi tu. Belum habis lagi. Belum habis lagi. Para penonton TV3, kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Kita berehat seketika. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang kegelapan. Al-Quran panduan penunjuk jalan untuk memberikan kita panduan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini dalam perbincangan tafsir dan taranum dalam surah Sad ayat 40, 41 dan juga 42. Betul Ustaz, ya? Ya. Baik, kita nak raikan sahabat kita ni ada satu soalan yang cukup menarik, Ustaz. Ayat yang ke-42 daripada Ruby Abu Bakar Ruby. Allah SWT berfirman, hentaklah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Apakah dimaksudkan hentaklah kakimu, ini air yang sejuk dan untuk mandi dan untuk minum pada ayat ini? Apa maksudnya Ustaz, hentakan kaki itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
Setelah Nabi Allah Ayub diuji dengan ujian yang cukup dahsyat, ya, satu persatu ujian. Kaya, susah, sakit pula. Dah sakit, anak-anak terpisah, ya, ada yang meninggal, ya, isteri menjauhi, dijauhkan. Orang kampung kata, tak bolehlah tahan dengan sakit engkau ni wahai Nabi Allah Ayub. Maka tibalah saatnya Allah mengubati kekasihnya. Dan mendengar Nabi Allah Ayub mengadu. Kan ayat kita bacakan tadi itu. Baik, saya ada lagi nak hurai sebenarnya sebelum ayat yang ke-42 ni. Tetapi saya nak fokus jawab dulu ayat ni. Apabila tiba saat penyembuhan tersebut, tak ada siapa pun yang boleh menghalang, kerana yang nak menyembuhkan adalah siapa? Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Lalu bila dah sampai perintah Allah, Jibril turun menyampaikan wahyu Allah, disuruh Nabi Allah Ayub hentakkan kaki dia. Kita pernah mendengar Nabi Allah Ayub pukul dengan tongkat dia, betul? Tapi ayat Quran membenarkan pernyataan yang mana mungkin orang lain melakukan kesalahan, kekurangan sebagainya. Ambil Quran. Quran kata hentak kakimu, ya, urkud birijlik. Jadi hentak kakimu, merujuk kepada siapa? Ayub alaihi salatu wassalam. Bukan Jibril turun alaihi salam hentakkan kaki dia, tapi Nabi Allah Ayub sendiri. Hentak kaki. Pada waktu itu dalam riwayat dinyatakan setempat Nabi Allah hentak kaki itu di negeri Syam. Syam ni kat mana? Luar Syam. Syria pun Syam, ya. Lebanon pun masuk Syam, Jordan masuk sebahagian Syam juga. Okey. Dan kalau kita nak atas sakit daripada Turki pun masuk bahagian Syam juga. Baik. Jadi tempat di dalam negeri Syam tu, tempat tu nama dia Jabiyah, ya. Bila hentak kaki, tertiba memancarkanlah air daripada bumi tempat Nabi Allah Ayub hentakkan kaki itu. Lalu Allah berfirman, inilah dia air yang sejuk. Kalau kita tengok tu, hadza, inilah dia air yang mana mughtasal, sejuk air ini. Guna dia untuk apa? Untuk mandi. Jadinya kaedah perubatan kita dapat kat sini. Antara penyelesaian masalah yang datang daripada pelbagai jalan, antaranya ialah mandi dengan air ais. Ini rahsia dia, Ustaz. Dia. Betul, nenek kita, atuk kita sebut kalau nak mandi awal pagi, Ustaz. Awal pagi. Ada kaitan, Ustaz? Ada kaitan. Ada kaitan. Guru kami ajar macam-macam, tapi saya lebih senang ya, dengan air sejuk tu. Sejuk kerana cuaca yang sejuk, bukan disejukkan dengan ketulan ais. Walaupun tak salah pun, boleh, ya, boleh. Orang tua-tua kita dulu-dulu mana nak dapat air sejuk dengan ais ni, maka mereka akan berubat di waktu bila? Subuh awal pagi. Air telaga pun dah sejuk, Ustaz. Ya Allah, amat dahsyat, ya. Dan air yang sejuk nyaman itu bukan untuk mandi sahaja, minumlah dia. Sebab itu bila Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam minum, dia rasa sejuk sungguh di kerongkong dia, ya. Sampailah ke bahagian perut dia, dia rasa nyaman sungguh, ya. Kemudian baginda mandi, berseri-serilah wajahnya, ya. Hilanglah segala kudis-kudis dan jatuhlah segala ulat-ulat tadi. Dia pulang ke rumah berjumpa dengan isterinya yang bernama Rahmah. Dalam riwayat sebut Rahmah, dan isterinya hampir tak kenal dalam riwayat sebut. Kerana apa? Tampan semula. Masya Allah. Lama sungguh sakit tu. Ada kata belas-belas tahun sakit, ya. Dan dikembalikan isterinya kepadanya, anak-anaknya kembali semua. Maka mereka hidup kembali secara bahagia, senang lenang, dan hidup dengan penuh ceria. Allahu a'lam. Saya sambung sikit boleh? Boleh, Ustaz. Silakan. Pada ayat yang ke-41, ya, kita jangan tertipu dengan kita sebut mehnah, segala tribulasi, segala cakap-cakap mereka yang mengambil daripada Israiliyat ni. Seorang ulama
dalam tafsir, ya, bermazhab Maliki, dan dia buat komentar tentang kisah Nabi Allah Ayub ini. Namanya Al-Imam Abu Bakar, atau disebut Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi. Itu dia, kalau bisa dengar Ibnu Arabi, Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi Al-Maliki, dia kata teruk sungguhlah bagi orang yang percaya bahawa semua-semua ni kekuasaan syaitan. Nampak? Syaitan tak ada kuasa apa pun. Yang maha berkuasa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla wa ala. Kecuali Allah Ta'ala nak bagi ada bekas daripada keizinan yang dia beri. Apapun, ya, yang baik ke yang buruk, kita kena ikut apa yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan. Apa kata Nabi? Wal khairu, di rumah kena nak ikut, bagus. Wal khairu fi yadaika wasyarru laysa ilaika. Nabi sebut ni. Dalam Nabi ajar kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kata Nabi, wal khairu, dan segala kebaikan itu fi yadaika, berada pada sisimu ya Allah. Kan, kalau kita baca kalimat tangan tu, jangan dulu buat contoh-contoh tangan pula. Kan, tak ada. Allah tidak berjirim berjisim, tak, ya. Zat yang Maha Agung, mulia, suci daripada segala sangkaan makhluk, ya. Wasyarru laisa ilaika, dan keburukan itu sekali-kali tidaklah, ya, nak disabitkan datang daripada engkau. Inilah kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Surah Asy-Syu'ara, ya, boleh buka pada ayat yang ke-80. Kalaulah aku sakit, ya, dan apabila aku telah sakit, fahuwa yashfin, dialah Allah yang Maha menyembuhkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi kita nak melihatkan bahawa Nabi Ayub alaihi salam diuji dengan kesakitan. Jadi kadang-kadang kita merasa pelik sampai tahap dibiarkan penyakit tersebut dan hanya semata-mata mengharapkan kesembuhan daripada Allah SWT. Kenapa jadi seperti itu? Kita nak tanya Ustaz selepas ini. Para penonton, jangan keliru. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru dalam tafsir dan taranum surah Sad ayat 40, 41 dan 42, mendengarkan kisah Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit tetapi tetap sabar, dan akhirnya Allah SWT beri jalan keluar dengan menyuruh Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya keluar air, disuruh mandi dan juga minum air sejuk tersebut. Tapi Ustaz, kalau kita melihatkan Nabi Ayub diuji dengan penyakit, dan kalau kita lihat dia memohon pertolongan daripada Allah SWT seolah-olah hanya menanti pertolongan daripada Allah semata-mata. Adakah ini benar Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para anbiya dan mursalin semuanya tidak akan pernah lari daripada fitrah. Dan fitrah tersebut kita boleh lihat daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai contohlah, saya nak perkenalkan pagi ini satu buah dari syurga juga, ya. Dan buah ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kitab-kitab perubatan. Nama buah tersebut safarjal. Safarjal. Sebab itu ada kita himpun rakan-rakan perawat ini dalam satu kita sebut penyatuan di bawah tib safarjal. Contoh, ya. Dan hadis ada berkaitan dengan safarjal ini, dunakah, ya. Nabi suruh sahabat, tidak kamu mesti beramal dengan safarjal. Nabi suruh beramal dengan satu medium dia. Kemudian ada juga Nabi sebut kulu zaita, kamu makanlah minyak zaitun, wadahinu bihi, dan kamu berlumur dengannya. Fa innahu min syajaratin mubarakah, maka sesungguhnya dia daripada pohon yang diberkati. Hadis yang lain ada mafhum, Nabi kata barang siapa yang istiqamah dengan tamar Madinah ajwah,
7 biji setiap hari, orang itu tidak akan terkena sebarang racun dan tak akan terkena sihir. Adakah Nabi Allah Ayub dapat sakit terus? Ya Allah, aku sakit ni. Tadi ikhtiar langsung lah. Jawabnya, kita bukalah tafsir banyak-banyak, kita akan temui bahawa Nabi Allah Ayub telah berikhtiar. Macam cara dah. Tapi Allah nak uji dia. Semua tak betul. Semua tak kena. Ini nak bagi tahu sesuatu. Apa dia sesuatu tersebut? Tak akan dapat memberikan manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni takkan tak jumpa ubat yang hebat-hebat, ya. Tetapi Allah nak tunjuk bahawa tak dapat memberikan kesan semua itu kecuali dengan izin aku. Akhirnya lega dengan apa? Air sejuk. Air sejuk. Jadi jangan pelekehlah, ya. Kaedah perawatan, pengobatan menggunakan air sejuk ni. Jangan sekali-kali, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi Nabi Allah Ayub ni, orang yang kuat berusaha. Mustahil. Sikit-sikit je, serahlah pada Allah. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita nak makan apa-apa pun yang kita minta dengan Allah agar dia jadi perantara ubat. Apa kita sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Disuruh mula dengan basmalah. Tiba-tiba kita mulakan dengan, tengoklah kalau lega, minta cukuplah. Kalau tak lega baru minta dengan Allah. Salah tu, konsep tu. Jadi Nabi Allah Ayub tunjuk aduan dia dengan Allah dan dia berikhtiar dengan jalan-jalan tertentu. Tak lega juga. Dia tak pernah berhenti. Akhirnya Allah sembuhkan dia. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Dan kita lihat salah satu daripada rahsia perubatan itu sendiri digunakan dengan air sejuk rupanya Ustaz. Sahabat kita Adib Aizuddin, soalan ayat 42, apakah yang menyebabkan Nabi Ayub melafazkan sumpah dan bagaimana baginda membatalkan sumpah tersebut? Yang kedua, bagaimana Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya? Apakah ganjaran bagi orang yang sabar menghadapi ujian seperti suatu penyakit yang agak lama masa untuk sembuh? Baik Ustaz, kita nak jawab soalan pertama dulu berkaitan dengan Nabi Ayub melafazkan sumpah tadi tu Ustaz. Baik. Memang ada kisah tersebut dan dirakamkan pun dalam surah yang sama, surah Sad, tapi berada pada ayat yang ke-44. Ya. Kita tak sentuh pun lagi pagi ni. Tak apa, soalan ini kita nak jawab kerana jawapan dah tersedia. Isteri Nabi Allah Ayub yang namanya Rahmah, ya, Sayyidah Rahmah. Jadi Sayyidah Rahmah alaihissalam ni, bila dia lihat laki dia menderita begitu, susah nak cari rezeki dan sebagainya, dalam riwayat ada menyebut dia memotong rambutnya dan menjual, cari rezeki, ya. Lalu Nabi Allah Ayub bila dia tahu khabar ini, takkan sebegitu sekali engkau sanggup potong rambut engkau, ya. Yalah, untuk kamu wahai Ayub. Tapi waktu tu Nabi Allah Ayub, ya, dia terlalu perasaan manusiawi. Ini kita kena faham, perasaan manusiawi. Dia kata, aku sembuh esok ni aku nak pukul engkau dengan 100 pukulan. Aku sumpah ni nak pukul engkau. Tapi bila dia sembuh, sihat elok, isterinya sabar, ya, dan dia lihat pengorbanan yang cukup dahsyat daripada seorang isteri, ya, tak tinggalkan dia, tak abaikan dia, setia bersama dengannya. Datanglah pula rasa kasihan. Inilah sifat manusiawi yang ada pada kita, ya. Dan nak ambil kisah Nabi Allah Ayub AS ni tanpa mencacatkan pun sifat-sifat kenabian yang ada pada dia, kita nak ambil pengajaran. Timbul rasa ihsan, jadi tak nak pukul. Tak jadilah. Fikir Nabi Allah Ayub mengadu lagi, macam mana aku nak buat? Maka Allah datangkan wahyu. Kamu ambil lah dengan tangan kamu sendiri, ya. Ambil apa? 100 batang jerami. Sebut apa batang, batang lah kan, batang jerami. Ada kami mengaji dulu-dulu, tok guru dia nak bagi mudah faham, dia kata tu rumput tu, rumput tapi jerami. Dia ambil 100 batang jerami, diikat lalu dipukul lah. Pukulan pun dalam riwayat sebut pukulan yang lembut. Allah perintah pukul lembut. Kerana apa? Nombor 1, kamu dah sumpah, kamu jangan langgar sumpah tu. Tapi aku ajar kamu bagaimana untuk kamu menyelesaikan sumpah tu tanpa memudaratkan isterimu. Satu. Soalan kedua sebenarnya dah ada dalam jawapan kita sebelum ni, iaitu Allah menghadirkan kepada Nabi Allah Ayub AS satu tempat, disuruh hentak kaki keluar air dan Nabi Allah Ayub mandi. Karena itu saya ulang lagi, disebut mughtasalun baridun wa syarabun. Mughtasalun baridun, barid itu sejuk,
Sifat air itu sejuk, ya. Dan lepas dia hentak kaki, dia mandi dan dia minum. Itulah cara Allah menyembuhkan nabinya tanpa datangkan benda-benda lain. Air sejuk je. Kerana itu air Zam-Zam hari ini, Masya Allah Tabarakallah, antara air yang penuh keberkatan dan ramai yang mengambil manfaat daripada keberkatan tersebut. Kata guru kami, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam tu siapa minum dia niat, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dengan kau kupohon air ini jadikan ia penyembuhan kepadaku, maka Allah kabul. Lima syaribahu, apa yang dia minum tu dia nak niat apa, mudahan jadi yang elok. Sebab tu kita nak minum Zam-Zam apa kita baca. Ni kita juga mutawif bawa jemaah. Allahumma ja'alhu ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa suqmin. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Ini dia peluang kita, kalau kita pergi umrah ni, jangan lupa kita minum air Zam-Zam banyak-banyak Ustaz. Baik, sahabat kita di Facebook, Jura Azlin Sufyan, soalan yang nak diajukan kepada kita Ustaz, adakah air yang digunakan oleh Nabi Ayub AS untuk minum dan mandi itu juga datangnya dari air Zam-Zam? Bismillahirrahmanirrahim. Zura Azlin, ya. Saya nak jawab soalan ini. Nombor satu, saya nak bagi tahu, kerana dia tanya air yang samakah datang daripada Zam-Zam. Kok-koklah di bawah bumi itu ada saluran yang sama. Saya nak jawab, saya tak tahu. Mudah aja. Memang saya tak tahu pun. Akan tetapi apa yang kita tahu ialah air tersebut secara zahir atas muka bumi ini bukanlah daripada air Zam-Zam. Tempat yang lain. Tempat yang lain. Kalaulah juga ada penemuan terkini kata dia bersambung dengan Zam-Zam ke sumber yang sama ke, wallahu a'lam, itu luar daripada pengetahuan kami yang maha jahil ini, daripada Allah yang maha alim, maha mengetahui. Apapun kita nak bagi tahu, Allah Ta'ala boleh buat apa saja dia nak buat. Idza arada syai'an, apabila dia berkehendakkan kepada sesuatu, an yaqula lahu, hanya saja Allah Ta'ala sebut kun, jadi, fayakunu, jadilah ia. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Nabi Ayub AS akhirnya doanya dimakbulkan. Jadi sahabat kita Siti Nurbayah nak tanya bagaimana cara seseorang itu ingin mendapat doa atau permintaan yang dimakbulkan oleh Allah SWT, dan adakah mengikut perintah atau cara yang diberikan setelah diberi jalan petunjuk untuk mendapat pertolongan itu juga adalah salah satu cara seorang hamba taat kepada perintah Tuhan yang memberi pertolongan itu. Ustaz, ada cara tak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Caranya ialah sepenuh-penuh hati menyerahkan kepada Allah. Masa serah diri kepada Allah itu, jangan sesekali putus rahmat Allah. Ertinya tidak mahu berusaha. Yang tu salah. Putus rahmat ini adalah orang yang tak nak usaha. Cukuplah, mereda je lah, apa nak jadi-jadilah. Astaghfirullah, tak boleh. Tak boleh. Salah tu. Jadi dia kena cari jalan dan tak boleh berhenti. Buktinya siapa? Para anbiya dan mursalin. Kita ingat Nabi Allah Ayub sajakah sakit? Apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sakit? Nabi dalam perang Uhud, berapa batang gigi yang patah, berapa banyak tulang yang hancur remuk, ya, berapa banyak luka di tubuh baginda. Astagfirullah rabbi wa tubu ilaih. Adakah baginda biar gitu saja? Tak apalah ya Allah, kau bagilah sembuh, sembuhlah. Tak, Nabi ikhtiar. Nabi ikhtiar. Dalam masa ikhtiar, dalam masa itu jangan berhenti berdoa. Dalam masa berdoa jangan berhenti berkhiyar. Selang-seli. Sebab itu kita baca doa ni selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika, ya Allah, ke atas Engkau lah tawakkalna, kami menyerahkan segala-galanya. Wa ilaika anabna, dan kepada Engkau ya Allah kami akan kembali, ya, kami bertaubat, kami memohon keampunan, maaf, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau kami akan kembali ya Allah. Jadi dalam kita berdoa, berusaha untuk penyembuhan, satu benda jangan berhenti, mohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana sakit itu adalah jalan pengampunan terhadap dosa-dosa. Tidaklah seseorang itu dikurniakan kesakitan
melainkan Allah nak menghilangkan dosa-dosa dan nista daripadanya. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Ini peluang kita untuk dihapuskan dosa. Baik Ustaz, kita nak ambil 3 pelajaran daripada ayat yang kita bacakan sebentar tadi sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama-tama sekali ialah hebat setara mana pun kita dapat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, diberi itu, diberi ini. Pertama, baliklah kepada Allah, sedar diri sebagai seorang hamba. Kedua, dan ingat kita ini hamba. Bila kisah Nabi Allah Ayub yang tak pernah berhenti mengadu dengan Allah atas apa segala ujian yang datang. Maka yang kedua tu, tak boleh bergantung hanya pada Allah sahaja. Dengan makhluk-makhluk yang lain, ada boleh, ada tak boleh. Tapi Allah maha boleh. Dan tak boleh putus asa. Kena selalu berikhtiar hingga dapat jalan penyelesaian. Dan yang ketiga ialah jalan penyelesaian itu datang pelbagai cara. Ada yang kita kata, tak masuk akal lah, tapi inilah jalan dia. Maka jalan tersebut apabila diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan memberikan kepada kita daripada kesan itu akibat yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Sebagai akhirnya Ustaz, kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا منزل القرآن، يا الله يا شافي يا كافي يا معافي. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, Ya Allah Engkau lah Ya Allah Tuhan yang maha menyembuhkan, Tuhan yang maha mengafiatkan, Tuhan yang maha mensejahterakan. Kami mohon padamu mengambil i'tibar kisah 2 orang Nabi, 2 orang Rasul, Sulaiman dan Ayub alaihimassalam. Ya Allah, jadikan mereka terhadap kami sebesar-besar pengajaran dan jadikan kami dapat mengambil sebanyak-banyak i'tibar daripada kisah mereka berdua, Ya Allah. Ya Allah, pagi ini jika ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkan semua sakitnya. Jangan pula ada yang berjangkit, Ya Allah. Jika ada yang bergundah gulana, ceria gembirakan, bahagiakan hidupnya, Ya Allah. Jika ada yang menanggung keaiban, tutuplah aibnya sebaik-baik tutupan. Jika ada yang dibelenggu dengan hutang piutang, rezekikan padanya dari pelbagai jalan. Rezeki yang halal, barakah, melimpah ruah berganda-ganda hingga seluruh keturunannya dapat diselesaikan hutang piutang, lagi dapat dia menunaikan kewajiban berzakat, berjariah serta berwakaf. Ya Allah, akhirnya kami mohon dalam taman syurga-Mu, Ya Allah, ampunkan ibu yang pernah kandungkan kami, lahirkan kami dan besarkan kami dengan susu dari tubuhnya, Ya Allah. Ampunkan ayah kami yang dibintikan nama kami dengannya, yang berkorban hingga tak peduli apa sahaja, melainkan yang dia harapkan adalah redha-Mu dan kejayaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan yang diberikan kepada para penonton. Esok temu janji kita dalam topik akhlak, iaitu konten Gadai Akhlak yang akan dikupas oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dan moderator Da'i Azrin. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi esok pagi 6.30 pagi di TV3 dan juga di TV9. Saya Da'i Aiman mohon maaf di atas selanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Masih banyak Ustaz. Sama-sama.